Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rakan-rakan di Facebook. Apa khabar? Semoga anda semua dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Okay, so hari ini 29 Januari tahun 2020, hari Rabu. InsyaAllah kita akan sambung perkongsian kita. Okay, hari ini saya nak sambung sharing yang kita start semalam, iaitu investment for dummies. Jadi hari ini masuklah kepada part nombor 2. Okay, so semalam kita dah go through part nombor 1. Jadi hari ini kita akan go through the second part of it. Okay, so semalam kalau kita siapa dapat recall ataupun siapa yang sempat bersama kita dah ceritakan sedikit maksud apakah yang dimaksudkan dengan pelaburan. Okay, kemudian kita telah go through siapakah, okay, atau apakah stages umur yang sesuai untuk melabur. Okay, dan hari ini kita akan masuk pada tajuk kenapa perlu melabur. Okay, so why invest? Okay, so biasanya orang dia akan ada reason tersendiri kenapa dia melabur. Okay, mungkin ada yang nak mencari passive income, additional income, ataupun dia nak memperbagaikan dia punya source of income. Okay, so one of the key untuk have a wealth dalam monetary is to have a multiple stream of income lah. Okay, so itu dalam buku-buku financial biasa dia akan mention ada beberapa sumber pendapatan. Okay, so kalau kita tengok billionaire di dunia, okay, so mereka ni bukan hanya ada satu income. Okay, so dia akan ada beberapa sumber pendapatan. Kalau kita perhatikan, mungkin dia ada business dalam plantation, dia ada business di dalam construction, kemudian dia ada business dalam consumer product. Okay, so dia ada multiple source of income. Itu ialah salah satu cara bagaimana untuk mendapatkan wealth, okay, dalam bentuk monetary, okay, dalam bentuk kewangan. Dan kalau kita perhatikan juga ada orang invest, okay, mungkin untuk perbelanjaan di masa depan. Okay, sebenarnya dalam stages umur yang mana untuk melabur. So ada orang melabur mungkin untuk pendidikan anak-anak. Ada orang melabur mungkin untuk dia nak beli rumah apa hari nanti. Selamat datang, saya ucapkan kepada Tuan Aqil Azami dan juga Tuan Baharudin. Selamat datang juga kepada Tuan Muhammad Izwan. Okay, so hari ini kita akan go through part nombor 2 tentang investment for dummies. Hari ini tajuk yang pertama saya akan bawa untuk share kepada anda ialah kenapa perlu melabur. Okay, so Albert Einstein, okay, Albert Einstein ni dia adalah pakar di dalam bidang fizik lah. Okay, so dia yang menemukan formula E equal to mc square tu yang tercetusnya idea kepada terciptanya bom nuklear so dia come up dengan theory of relativity. So Albert Einstein orang hebat dalam physician lah. Okay, dia mengatakan, okay, Albert Einstein, bukan quote saya, ni saya quote daripada Albert Einstein. Dia kata compound interest is the 8 wonders of the world. Okay, so seperti kita tahu dalam dunia ni ada kita dah ataupun dunia dah mengiktiraf pada 7 wonders of the world. Tapi mostly is a monument, the structure. Contohnya Great Wall of China, Taj Mahal, Stonehenge di UK dan sebagainya. Okay, so itu dikatakan sebagai 7 wonders of the world. Yang bermaksud dia sangat sukar dan dia sangat beyond daripada kebiasaan. So dia dapat membuat sesuatu contohnya Taj Mahal, Great Wall of China. So dia memerlukan usaha dan upaya yang sangat luar biasa untuk menghasilkan sesuatu itu. Tetapi Albert Einstein mengatakan compound interest, okay, adalah wonders yang ke-8. Okay, sebenarnya kita ada 7 je, so yang ni dah masuk yang 8. So siapa, he who understand it earns it, maknanya siapa yang faham, siapa yang tahu, dia akan mendapat manfaatnya. Okay, he who doesn't pays it, maksudnya siapa yang tak faham tentang compounding ni, dia akan membayar ataupun memberi maksud dia akan rugi. Okay, so biar saya explain kenapa. Compound interest ni dia boleh jadi sama ada untuk positif ataupun boleh jadi untuk negatif. Okay, bagaimana positif dan negatif? Contoh dalam segi positif ialah anda menabur, so duit tu dia berganda. Okay, so dia akan meningkat berganda dan itu ialah positive side of compounding effect. Right? So maknanya anda mendapat
hasil daripada peluang anda dalam bentuk yang positif. Lebih daripada capital anda. So anda katakan capital 10,000, maka in the future dia punya nilai tu dia dah berganda. Okay. So bagaimana pula dengan negative effect of compounding? So negative effect compounding ni dia boleh jadi dua. Satu, kalau you biarkan you punya duit, okay, di dalam saving account contohnya. So dia akan ada inflation, okay, di dalam dunia ni, mana-mana negara pun dia ada inflation rate dia yang tersendiri lah. So kalau gabungkan dia ada inflation rate untuk dunia. Jadinya, kalau anda biarkan duit anda 10,000 tu, so dia akan menjadi compound juga, okay, in terms of inflation. So inflation tu pun dia akan tahun ni mungkin 3%, tahun depan mungkin 2%, tahun berikutnya mungkin 4%. So benda tu pun compounding. So maknanya anda punya nilai, susut nilai duit anda tu semakin tahun semakin banyak. Okay? Dia makin berkurang lah. Okay? Susut nilai dia meningkat, memberi peti dia punya nilai tu semakin menurun. Okay? So itu ialah negative effect of compounding. Dan begitu juga dengan loans ataupun financing yang bad loan saya panggil, yang kita panggil sebagai pinjaman jahat. Okay? So dia akan memberikan compounding yang banyak sebab mungkin anda nampak dia punya interest rate. Ini untuk konvensional, dia panggil interest rate. Kalau untuk Islamic dia panggil financial, dia panggil profit rate. So untuk konvensional dia panggil loans ataupun dia panggil interest rate ni, so mungkin anda nampak 4%, 5%, okay? Tapi itu untuk setahun. Tapi that's why bila you bayar along the way, so bila at the end of the payment term tu, you nampak you bayar 10 kali ganda daripada harga asal. Okay, contoh you beli rumah harganya 100,000, okay? After 20 atau 30 years, you tengok the exact amount yang you bayar adalah almost berapa, mungkin depends on your interest rate, so macam double daripada harga yang you bayar, yang finance, okay? Mungkin dah 200,000, mungkin dah 300,000. Itu juga dengan harga kereta, okay? Kalau kita tengok harga kereta tu 50,000 katakan for example, and then after 7 atau 4 years you bayar dia punya terms of financing tu, kita tengok balik sebenarnya amount yang you bayar at the end tu boleh beli 2 kereta, okay? Almost boleh beli 2 kereta. Okay, sebab apa? Sebab tu ialah compound dia juga. So every year dia compound. Sebab dalam financing ni early stages tu kita just bayar dia punya kalau dalam commission dia panggil interest lah. Okay, so dia belum masuk principal lagi. Okay, so once kita dah reduce masa daripada bagi principal tu barulah dia akan banyak berlaku pengurangan. So that's why dalam perbezaan antara Islamic dan konvensional, so Islamic dia jelas. Okay, dia kata dia beli property, contohnya property tu dia beli, okay, dan dijual kepada kita dengan sekian harga, sudah jelas dah awal. So, kita dah tahu dah, okay, rumah tu kita beli pada harga yang tinggi sikit lah, so dia ambil profit dekat situ. So that's why dia panggil profit rate, dia tak panggil interest rate. Okay, so itu sedikit tentang financing lah. Okay, so maknanya compound ni dia boleh jadi positif dan juga boleh negatif. So kalau you tak manage atau you tak faham tentang compounding ni, so you akan masuk dalam kategori yang akan rugi disebabkan compounding. Okay, so regardless you suka atau tidak, compound ni akan sentiasa berlaku. Okay, selamat datang Tuan Zulkifli bin Harun. Okay, so sebagai contoh, okay, saya beri example tentang bagaimana compound ni berlaku. Okay, ini contoh antara saving dan juga invest. So dekat sini saya buat satu simulation. Anda contohnya anda menabung, okay, anda saving setiap bulan 500. Dan anda masukkan ataupun anda letak di dalam tabung, okay, simpanan, contohnya anda simpan dalam tabung kat mana kat rumah ke, kan? So every month dia masukkan 500. Okay, so after 10 years, okay, nilainya ialah ataupun total duit yang you ada akan menjadi 60,000. Okay, so yang kat sini nampak kat skrin ni. So 500 setiap bulan selama tempoh 10 tahun, maka you akan ada 60,000. Okay, berbeza dengan kalau you invest. Okay, you invest 500 juga sebulan, sama amount dia. Tetapi dekat instrumen yang boleh beri pulangan sebanyak 10% setahun. 10% setahun ni ada, okay? Dan of course dia ada risiko-risiko jugalah. Okay? Tetapi on average data yang saya ada, based on 10 years ni record, ada instrumen yang boleh beri 10% ni. Okay? Walaupun ada masa dia boleh bagi 20, 30, ada masa dia negatif 5 ni. So on average annualized dia boleh bagi 10%. Ada juga instrumen. Okay? So untuk tempoh 10 tahun juga,
Right, so you akan dapat at the end of the 10 years, you punya total duit yang you ada tu ialah 100,000. Okay, so berbeza dengan saving sebanyak 40,000. Okay, so banyak value tu untuk 10 tahun antara you save dengan you invest. Right, so ni baru 10 tahun. So bila, kalau let's say you letak 15 tahun, 20 tahun tu, dia punya effect tu lebih besar. Dia akan lebih berganda. Okay, so kita akan go through sikit-sikit. Macam mana nak kira compounding effect ni. Okay, so dekat internet, okay, you boleh google je mana-mana compound calculator lah. Okay, so yang biasa saya guna yang ni lah, moneychip.com. Okay, moneychip.com, calculator, /calculator/compound interest calculator. Okay, so dekat sini dia akan ada section, okay, untuk you masukkan input dia. Yang pertama, current principal. Let's say lah current principal tak ada, baru nak start melabur contohnya, tak kosong. Okay, so annual addition. Okay, dekat sini you masukkan 500 bulan, tapi dia dekat sini untuk annual, meaning setahun. So you kena dah 12 lah. Okay, so maksud kalau 500 bulan, dia menjadi 6,000 untuk setahun. Okay, so years to grow, let's say kita letak kat sini 10 tahun. Okay, and then interest rate. Okay, ataupun ini dalam konvensional lah, sebab benda ni namanya konvensional, tapi sama juga compound interest dia panggil, atau compound effect tu. Kalau kita masuk dalam investment yang Islamik, dia akan jadi Islamik lah. Okay, dia panggil profit. Kalau Islamik dia panggil profit. So dekat sini you letak compound interest, maintain je satu, tak payah tambah 2-3 kali. So maknanya 10% ni berlaku sekali saja setahun tu. Okay, and then kita tekan calculate kat sini. Okay, so yang nampak kat sini dia jadi lebih kurang 105,000. 105,000 untuk pelaburan sebanyak, jadi 500 sebulan. Okay, so you can play this around, you play adjust. Okay, katakan you nak buat planning, okay, in future, okay, mungkin lah kata bukan 10 tahun, you nak tambah kepada 15 tahun. Okay, 15 tahun you ada target, dan target you nak beli apa, nak down payment rumah ke, you nak beli ada benda idaman you nak beli, ataupun perlukan untuk you sambung belajar, further study ke, ataupun untuk keluarga ke. Okay, apa saja yang you plan tu, you boleh start doing dia punya calculation. So you boleh dapat anggaran macam mana dia nak forecast, ataupun you nak jangkakan berapa yang perlukan. Alright, so kalau you tambah lagi 5 tahun, okay, tadi dapat 100,000, so just another 5 years, okay, tambah lagi sikit 5 tahun je, sudah dapat 209,000. Okay, ni anggaran. Maknanya, okay, compound ni lagi lama, dia lagi berganda. Okay, so dia macam snowball effect. Snowball kalau kita, saya tak nak ambil saja lah, tapi dia panggil snowball effect lah. Kita dalam financing ni. Dia ada, you start dekat satu bukit yang penuh dengan salji. Okay, you start satu roll bola salji yang kecil. Okay, and then you start rolling. Menuruni bukit. So snowball yang asalnya kecil tu, okay, at the end bila dia reach dekat kaki bukit tu, dia akan menjadi besar. Sebab apa? Sebab along the way tu dia akan collapse sekali saji-saji yang lain. So itulah namanya compounding. So dia berganda. And at the end of it, you akan dapat bola saji yang lebih besar berbanding dengan bola saji yang you start lah tadi. Right? So itu ialah effect compounding. So compounding ni paling best ni, lagi lama dia lagi. Dia amount starting tu tak penting. Kalau kita nampak principal, current principal yang kosong, dia tak invest apa-apa from zero. Okay? Of course kalau you ada initial investment ataupun current principal tu yang ada amount yang besar, so dia akan lagi mempercepatkan dia punya keadaan. Okay? Sebagai contoh, kalau kita tambah kat sini 10,000. Okay? So you ada initial modal 10,000 and then every month you tambah 500. So kita tengok after 15 years apa dapat. So dia dapat 251,000. So additional of 50,000 berbanding dengan kalau you start from zero. Okay? So you start dengan 500 sebulan. So let's say kita tak start from apa pun tak ada lagi. Okay, so you start 6,000 untuk setahun. Maknanya every month masuk 500. So you akan dapat 209,000. Okay, so you boleh play around. Okay, katakanlah 15 tahun mungkin you belum nak ada apa lagi. So after 20 years lah, you nak retire ke, you nak apa. So dekat sini kita tak 1,000 sebulan. So dia akan jadi 12,000. Okay, 12,000 setahun lah. Okay, every month you tak 1,000. So after 20 years, okay, you akan dapat 756,000. So around 750,000. Okay,
Tetapi, okay, let's say kita tengok kat sini, kita tambah lagi 5 tahun saja. Okay, 20 to 25 years. Right? So you akan dapat this amount. Okay, 1.298. Okay, 1.2 million lebih kurang 1.2 million. Sebenarnya tambah lagi 5 tahun. So compounding ni bagi saya test, play around dia punya simulation play tengok masuk gambar ni. So dia lagi lama dia akan start lagi berganda, lagi banyak efek. Okay, so 20 years and above, okay, 20 ke 25 tahun, paling cantik 25 tahun lah. So 25 tahun tu kalau you keep on investing, okay, you put aside some money, okay, ini untuk invest. Dia ada roll tempat yang milik instrument 10% every year. Okay, ada tempat macam tu yang dengan risk yang tidaklah terlalu volatile tetapi considerate based on you punya preference dan juga you punya risk tolerance. Okay, so ada tempat yang boleh bagi 10% annualized. And after 25 years, it's time to harvest. Okay, so you ada 1.2 million cash. Ini cash ni bukan adalah aset yang tak liquid ataupun yang dalam bentuk objek. This is a cash. So after that, you nak buat apa dengan 1.2, banyak you boleh buat 1.2 ni. So kalau you tahu, okay, dengan 1.2 million ni, okay, so you tak perlu nak pening-pening dah. You boleh rest, duduk, letak kat tempat instrumen pelaburan yang low risk, okay, yang boleh bagi return, so you makan dia punya dividen every year. Okay, you tak payah kerja dah lepas tu. So that's why this is yang plan yang saya nak kongsi dengan rakan-rakan yang dah buat appointment dengan saya. Saya akan share dengan dia bagaimana untuk create ataupun bagaimana untuk menyediakan wang persaraan, okay, 1 million. So minimum I nak set untuk this guy yang dah set dengan I untuk appointment ni, macam mana nak reach the first 1 million. Okay, so ada yang tak sabar, nak terus 2, 3 sabar, sabar. Kita selesaikan satu-satu. So first it's 1 million. Okay, so after that kalau you consistent, then kita boleh buka another instrumen lain yang boleh berikan juga return yang macam tu. So you boleh banyak source of income, and in the future bila you retire, so you can retire in peace lah. Okay, so you tak payah fikir-fikir pasal kewangan dah. Sebab every year you ada certain income yang tak usik je yang principal. Dia tak usik 1.2 ni. Jangan you spend ni, kalau 1 juta you spend sekejap je habis sebenarnya. Okay, tapi kita nak letakkan tempat labur juga. Tetapi dengan risiko tidaklah sampai 10%. Sebab 10% ni dia tinggi juga risiko dia. Okay, so kita cari tempat yang lebih rendah risiko dan bagaimana dia boleh memberi return every year secara konsisten untuk kita sustain kita punya life. Okay, nak pergi melancong ke apa semua tu tak kisah dah lepas tu. Okay, nak pergi umrah tiap-tiap tahun pun dah ada allocation. Alright, so that is what I want to share for today. Okay, tentang compound effect atau compound interest panggil boleh jadi compound interest atau compound effect. So selamat datang saya ucapkan kepada Tuan Abu Faiz, Tuan Azizi Azhar, Tuan Siraj dan juga Tuan Syakir Rahim. Alright, so hari ni kita sedang berkongsi tentang tajuk compound effect. Okay, so hari ni tadi kita dah tengok simulation, okay, bagaimana compound effect tu boleh memberikan manfaat kepada kita kalau kita memahaminya. Okay, that's why sebenarnya saya mention ilmu dulu sebelum buat investment, dan bagaimana juga boleh memberi efek negatif kepada kita kalau kita tidak memahami tentang compounding. Right, so you boleh play around. Tadi kita dah tengok dekat dalam web, ada juga calculator dalam apps pun ada. You boleh download je dia punya apps compounding calculator, ataupun you boleh juga go online je compounding calculator, you boleh play around tentang you punya cadangan ataupun impian you nak letak, katakan put aside berapa amount investment you nak buat monthly, and then you boleh forecast ataupun you boleh jangkakan berapa banyak return yang you boleh dapat in the future. Alright, so kalau tak ada apa-apa soalan, sampai di sini saja perkongsian kita pada hari ini. Kita akan sambung di masa yang akan datang dalam Investment for Dummies Part 3, insyaAllah. Doakan, dan saya harap video ini dapat memberikan manfaat kepada anda, dan please share. Okay, so kita berkongsi benda yang baik ni ataupun ilmu ni kepada orang lain. Moga-moga ia juga dapat merubah nasib seseorang ataupun mampu meningkatkan tahap pendapatan orang lain, insyaAllah. Semoga manfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.